Baik, insyaAllah minta panjang-panjangkan. Sebentar lagi kita tunggu sahabat-sahabat kita, sebab saya letak pukul 10.30 dan mungkin ada sahabat yang masih menunggu. InsyaAllah panjang-panjangkan tajuk kita bagi hari ini, insyaAllah tajuk yang penting untuk kita sama-sama mendalami beberapa perkara amal Islam dan juga merupakan amal tajdid, amal tajdid. So insyaAllah sihat semua lah. Boleh dengar saya cuba cek. Dengar insyaAllah. Baik, boleh kot kita mula pelan-pelan insyaAllah lah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayang Allah kita dapat bertemu pada pagi ini. Alhamdulillah, insya-Allah saya dalam perjalanan lagi. Saya sedang proses servis kereta dah lebih daripada sepatutnya. Terpaksa servis juga untuk nak jalan jauh lah, insya-Allah. Jadi sementara tunggu kereta di servis ni, insya-Allah kita buatlah sedikit perkongsian pada pagi ini bersesuaian dengan keadaan kita yang sekarang. Saya nak mulakan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Dan Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu, dan katakanlah beramallah kamu. Jadi Allah perintahkan kita kepada Rasulullah SAW supaya menyampaikan beramallah kamu. I'malu fasayarallahu amalakum. Maka Allah dan Rasulnya wa rasuluhu wal mu'minun, dan Allah dan Rasulnya serta orang beriman akan melihat apa yang kamu amalkan, apa yang kamu kerjakan. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kemudian dia akan menyatakan, menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu amalkan. Alhamdulillah. Jadi ayat ini menjadi asas kepada perbincangan kita pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan amal. Jadi apabila kita Islam dan apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kita supaya a'malu ni beramal. Dan amalan itu bukan saja amal untuk kita buat sekadar kita buat seorang-seorang kita ataupun kita buat ikut suka kita, tapi amal itu adalah sebenarnya sesuatu yang akan dilihat, disaksikan oleh Allah. Allah akan menyaksikan fasayarallahu amalakum, dan kemudian wa rasuluhu
Kemudian Nabi juga akan melihat, menyaksikan. Wal mu'minun, dan juga orang yang beriman. Di sini Allah gambarkan kepada kita, Allah perintahkan kita beramal. Perintahkan kita beramal, dan beramal itu akan disaksikan, akan dilihat oleh Allah wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi kita mengambil satu perkara yang penting di sini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh beramal? Kemudian amalan itu Allah gambarkan akan disaksikan oleh Allah dan kemudian Rasulnya dan juga orang yang beriman. Kenapa orang yang tidak beriman ini, orang yang manusia yang tidak beriman tak termasuk, ataupun orang-orang yang kafir itu tidak termasuk, ataupun orang-orang yang munafik itu tidak termasuk. Jadi satu perkara yang penting, kerana nombor satu, amal yang dimaksudkan di sini ialah bukan sebarang amal, tetapi amal yang dimaksudkan sini ialah amal yang akan membawa kepada kesempurnaan akhirat, yang akan membawa kepada kekuatan kita. Itu dia panggil amal ini yang dimaksudkan. Sebab itu dalam Islam dia ada dua jenis amal. Yang pertama yang amal disebut amal khair, amal yang baik, dan kemudian yang kedua amal soleh, amal soleh. Jadi amal yang baik itu ialah segala amal yang dilakukan di atas muka bumi ini yang baik. Yang jahat itu tak masuklah, kita tak nak bincang amal jahat, yang baik. Amal baik ini maknanya dibuat oleh orang Islam dan dibuat oleh orang yang bukan Islam. Tapi apa maksud amal soleh? Yang dimaksudkan di sini amal soleh, amal yang baik juga, tapi soleh. Kerana amal soleh ini secara definisinya dia berhubung dengan dunia dan akhirat. Kalau orang yang buat amal khair, amal kebaikan, kebajikan, dia dapat kat dunia. Contohnya Ronaldo, dia derma untuk Palestin. Contohnya, dia derma untuk orang miskin, dia jaga mak dia, kan? Amal baik itu, amal khair. Jadi perbuatannya itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjarkannya di dunia. Kalau dia tidak Islam, kalau dia masuk Islam ataupun dia mukmin, maka Allah akan ganjarkan di dunia dan di akhirat. Itu amal khair. Kalau amal yang saleh, disebut amal saleh ini, amal yang baik juga. So amal ini akan menjadikan kita ni mendapat ganjaran di dunia dan di akhirat. Ini kepada orang yang beriman. Jadi firman ini ditujukan kepada orang yang beriman. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Katakanlah, beramallah kamu, maka akan disaksikan oleh Allah akan amal kamu. Wa rasulihi, wa rasuluhu, dan juga rasul kamu dan rasul Allah, dan juga orang beriman. Kemudian Allah gambarkan wasaturadduna ila alimil ghaib wasyahadah, dan Allah SWT dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Maknanya Allah gambarkan amal tadi dihubungkan bukan saja di dunia, tetapi amal itu sampai berhubung di akhirat, dikembalikan. Jadi Allah gambarkan wasaturaddu na ila alimil ghaibi wasyahadah. Allah akan kembalikan amal itu, ataupun kamu akan dikembalikan di akhirat nanti ila alimil ghaibi wasyahadah. Allah yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nampak, yang nyata, syahadah. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Allah Taala akan menceritakan, menerangkan tentang apa yang kamu lakukan. Jadi ini amal yang digambarkan pada hari ini. Kita nak berbincang tentang amal Islam. Amal Islam. Dan amal Islam ini pula dia berbeza dengan amal soleh ni pula. Amal soleh dia pecah pada beberapa kategori pula, kan? Tapi yang kita nak fokuskan pada hari ini ialah amal Islami. Yang kita maksudkan amal Islam ini ialah gerak kerja Islam, amal yang membawa kepada pergerakan Islam, iaitu disebut sebagai amal haraki. Amal yang berkaitan dengan tajdid, berkaitan dengan pembinaan Islam, kebangkitan Islam. Ini amal Islami yang kita maksudkan. Jadi amal Islam ni banyak. Contohnya kita sembahyang, puasa, kita buat rukun Islam, itu pun amal dah.
Jadi amal Islam ni banyak. Jadi kita yang masukkan amal Islami yang kita nak bincangkan di sini ialah berkenaan amal yang gerak kerja, perbuatan kita, percakapan kita, segala gerak kerja amal Islam yang merupakan yang akan menjadi pergerakan kepada kebangkitan Islam. Disebut harakah Islamiyah ataupun gerakan Islam, amal yang berkaitan dengan gerakan Islam. Jadi ini pun luas. Jadi kita nak sentuh secara umum sahajalah, secara umum sahaja. Jadi amal Islam sini yang pertama sekali adalah dia terletak di atas semua orang yang Muslim, Islam dan orang yang beriman. Maka hukum beramal ni wajib. Hukum beramal ni wajib kerana Allah SWT yang telah menjelaskan sekiranya kita tidak beramal maka dia boleh membawa kepada penderhakaan, pengkhianatan, dan mungkin kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya tak semayang, Allah ancam dengan neraka dia. Malahan orang yang sembahyang tetapi yang lalai pun Allah ancam dengan neraka. Dia sembahyang tapi dia lalai. Apalagi tak puasa. Jadi amal ni wajib. Dan amal yang menegakkan Islam boleh, amal untuk duduk bersama amal yang menegakkan Islam, menegakkan kebangkitan Islam, tajdid Islam contohnya. Maka dari apa ni kita sebut uraian para ulama yang pada hari ini digambarkan bahawa memang asalnya itu bersifat fardu kifayah. Sebab Allah gambarkan wal takum minkum ummah, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi Allah gambarkan hendaklah ada di kalangan kamu. Maknanya di kalangan kamu ni maknanya kalau ada sekumpulan manusia yang buat cukup untuk nak menegakkan Islam, maka ada jadi fardu kifayah. Tetapi dalam konteks hari ini kita mendapati bahawa untuk kita menegakkan Islam itu kekuatan yang ada pada umat masih lagi jauh. Jadi kita dinyatakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan contohnya dalam kitab dia usul dakwah. Usul dakwah itu dikata oleh kerana keadaan yang tidak mencukupi itu, maka amalan ini dia bukan sahaja menjadi amalan yang fardu kifayah tetapi dia menjadi amalan yang fardu ain. Bila fardu ain maka disitulah digambarkan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah, dan meninggal salah seorang guru yang saya sempat bertemu, saya sempat belajar dengan dia ketika dia datang sekejap tempat saya dulu, belajar dengan seorang ulama yang besar. Jadi dia telah menyatakan bahawa amal yang sebenar itu amal haraki, amal yang menggerakkan Islam, mentajdidkan Islam itu hukumnya sekarang bukan lagi fardu kifayah tapi fardu ain. Kenapa fardu ain? Kerana untuk menegakkan kebangkitan Islam, tajdid amal Islam ini, maka bilangan yang bekerja, yang beramal itu masih terlalu sedikit dan tidak memadai, tidak mencukupi. Malahan dalam keadaan sekarang ni diserang, dihancurkan, dibunuh, ditangkap dan sebagainya. Jadi maka hukumnya dikata itu fardu ain. Jadi maknanya kita bersama-sama dengan amal untuk menegakkan Islam itu satu yang wajiblah, wajib aini, wajib yang atas setiap individu. Jadi kita kena rasa bahawa amal Islam itu adalah merupakan amal yang penting, yang kita kena buatlah. Maka kalau kita tidak buat, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah bila kita sebut tentang amal Islam ini, dia bukan hanya bersifat fardiyah. Fardiyah namanya dia kita bersifat individu, tetapi dia bersifat juga jamaiyah, itu berjamaah. Jadi amal Islam ni kita kena lakukan secara berjamaah. Sebab tu Allah menggambarkan sekiranya kamu untuk berjuang perjalanan Allah mesti berjamaah. An innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffah ka'annahum bunyanun marsus. Sebenarnya Allah amat sayang kepada mereka yang berjuang pada jalan dia dengan keadaan berjamaah, safan, bersaf, ada jamaah. Jadi amal Islami ini adalah merupakan satu yang wajib kita lakukan. Jadi pada hari ini kita nak kena rasa
pada terutamanya pada sahabat-sahabat yang nak duduk dalam tarbiyah Islam harakiyah ataupun tarbiyah Islam berbentuk harakah, berbentuk pergerakan Islam. Jadi maka kita kena rasa bahawa setiap yang kita lakukan ini sebenarnya lah ke arah tajdid Islam. Jadi bukan saja kita sembahyang, tapi kita sembahyang dalam rangka nak membina kekuatan Islam. Bukan saja sembahyang. Jadi dia bukan lagi menjadi amal setakat dan amal disebut amal fardi, amal individu. Walaupun yang kita buat tu amalan individu, tapi sebenarnya dalam konteks amal Islam, kita nak sembahyang bukan hanya sekadar sembahyang, tapi sembahyang tu boleh membina kekuatan Islam. Kalau kita nak puasa, puasa membina kekuatan Islam. Begitu. Jadi dia tidak hanya sekadar kita kata cukup aku kubur engkau macam itu kan, nafsi. Jadi dalam konteks amal Islam yang berbentuk haraki, berbentuk gerakan, dia mesti berlaku dalam jamaah. Ini perkara yang kita perlu lakukan. Dan di sinilah kita gambarkan bagaimana untuk beramal ini, maka ada dua syarat yang perlu. Yang pertama mesti ikhlas. Yang kedua syaratnya ialah kita melakukannya mengikut sunnah, mengikut kaedah syarak. Ini penting. Ini kalau kita buat sesuatu tetapi perkara itu tidak ikut sunnah walaupun ikhlas, tak jadi. Boleh dengar insya-Allah bising kat sini. Boleh dengar insya-Allah. Cuba sini terlalu bising sebenarnya. Macam-macam ada orang vacuum lah, macam-macam bunyi. Jadi harapnya dengarlah, saya cuba pakai mikrofon. Baik. Jadi di sinilah kita lihat amal tu satu yang penting. Jadi sebab tu bila kita faham yang ini, baru kita faham konsep rabitah. Jadi konsep rabitah ini iaitu kita terikat, hati kita terikat dengan amalan kita ni. Bukan hanya sekadar terikat amalan kita dengan diri kita, tapi dia terikat juga dengan pergerakan Islam, kebangkitan Islam. Terikat. Macam kita kata rabitah, kita kata ta'alluq qalbi. Kita dah bincang banyak kali. Itu hubungan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungan hati kita dengan para sahabat dahulu, yang dah meninggal dunia dah. Begitu juga dengan para tabi'in, para tabi'in, pengikut sahabat, pengikut kepada pengikut sahabat. Begitu juga pada amalan-amalan kita ni, kita ni terhubung dengan para ulama muhaqqiqin, ulama yang hidup bersama al-haq, yang mendukung al-haq, yang memperjuangkan al-haq, muhaqqiqin. Dan begitu juga kepada para pejuang, sampailah kepada tuan-tuan guru kita, sampailah kepada kita. Jadi bila kita membuatkan rabitah tadi, keterikatan hati tadi, maka pada masa itu kita nak kena rasa bahawa itu adalah ta'alluq qalbi, ikatan hati. Jadi dalam hal amal ni juga sebenarnya dia terikat dengan jama'i, dengan jamaah. Sebab tu dia dipanggil syakhsiyah ma'nawiyah jama'iyah. Syakhsiyah ma'nawiyah ni kepribadian yang tersirat secara jamaah. Walaupun kita semayang seorang-seorang, kita malam-malam tahajud seorang-seorang, kita semayang malam-malam tahajud, kita baca Quran seorang-seorang, tetapi amalan itu memberi kekuatan kepada jamaah, kerana kita salah satu daripada unsur jamaah. Kita kuat, kita makin kuat. Jadi sebagai syakhsiyah ma'nawiyah jama'iyah. Jadi bagaimana kepribadian yang tersirat, maknawi ini yang tersirat lah, yang tersurat, yang tersirat iaitu dah surut jamaah. Jadi sebab tu pada hari ini saya nak mengajak tuan-tuan perempuan, saya banyak kali saya sebut, terutama kepada sahabat-sahabat kita yang bekerja di Rimbunan Kasih, yang di Rimbunan Kasih yang bekerja dengan amal-amal secara berjamaah ni. Sebenarnya amalan kita ni dia tidak ada kekuatan yang sempurna, melainkan apabila diikat dengan jamaah, diikat dengan tajdid dan kebangkitan Islam. Maknanya diikat dengan satu niat dalam hati kita, bukan saja ikhlas nak buat kerana Allah, tapi kita niat tu nak tegakkan Islam. Kita belajar nak tegakkan Islam, kita bekerja nak tegakkan Islam, kita berkebun nak tegakkan Islam, kita
kita makan, kita minum, kita berkahwin, kita berkawan, berkahwinnya, ataupun kita berusaha beramal apa-apa saja, semua tu kita nak fokuskan bahawa kita nak bersama dengan taifah, bersama dengan kelompok yang Allah akan bagikan kemenangan, iaitu nak menegakkan Islam. Jadi samalah, maknanya walaupun kita di Malaysia, di Indonesia, di Singapura atau di mana sahaja, kalau kita beramal dengan niatnya, dengan perancangannya, dengan keadaan suasananya dalam rangka nak tegakkan Islam, maka samalah kita macam mana sahabat-sahabat kita yang di Palestin yang juga berjuang nak tegakkan Islam, nak membebaskan Baitul Maqdis dalam rangka untuk membina kekuatan umat seluruh dunia. Jadi maknanya amal ni dia bersifat begitu, barulah amal itu akan jadi sempurna. Dan maksud apa, maksud sempurna di sini ialah amal itu bukan sahaja untuk diri kita fardiyah secara persendirian, tapi amal itu juga untuk yang lain-lain. Jadi kita mungkin berladang di Melaka, di Rimbunan Kasih, kita tanam pokok kacang, nampak macam lekeh je, tanam bende, bende pun kita tanam taklah banyak sangat, tapi sekarang hasil dah banyak. Siapa nak beli bende boleh datang ataupun boleh pesan, ataupun tanam buah tin dan sebagainya. Jadi kita nampak macam kerja tu macam tak berapa ni sangat, tapi rupa-rupanya bila kita ikat dia, kita hubungkan dia dengan kebangkitan Islam, dia jadi besar. Jadi besar, jadi hebat. Jadi macam mana tanam bende boleh tegakkan Islam? Ini kita ada orang soal lah. Jadi kalau orang tu tak mengikuti tarbiyah, tidak memahami konteks amal jama'i, dia tak faham. Jadi dia akan nampak jadi amal diri sendiri. Jadi sebab itulah bila kita berada bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang memahami akan hakikat perjuangan tadi, maka dia akan memahami bahawa tak ada satu pun amalan dia melainkan amalan itu dia merangkumi amalan yang sebenarnya memberikan kepada kita ni satu kekuatan. Itu disebut kekuatan. Dan kekuatan inilah perkara yang kita kata disebut sebagai barakah. Barakah ni yang mahal ni. Barakah yang mahal. Baik. Jadi sebab itulah di sini bila kita melihat kepada amal Islam ini, antara perkara-perkara yang kita nak sebut di sini, amal tu ada amal yang berbentuk fardiyah yang kita buat seorang-seorang. Tapi kita buat seorang-seorang sebenarnya dalam rangka membina kekuatan jamaah. Jadi tak ada isu apa kita kata saya ni seorang-seorang lah, apa-apa tak. Sebenarnya kita seorang-seorang tapi kita buat kerja-kerja berbentuk jama'i. Ini yang penting, inilah kemanisan. Jadi bila kita buat jama'i ni, walaupun kerja kita nampak seorang-seorang, tapi rupanya dia ada roh dia, dia ada dia punya aura dia punya kekuatan dia. Dan kekuatan tu bukan hanya kekuatan fizikal kita beramal seorang-seorang tadi, tapi kekuatan jama'i je. Jama'i. InsyaAllah. Baik, untuk amal fardi ni kita ada 10 perkara yang kita nak kena tengok sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Al-Banna rahimahullah, iaitu untuk mencapai itu satu yang kita perlu capai, amalan-amalan yang perlu kita capai, iaitu secara umumnya yang pertama sekali, wajib kita membersihkan akidah kita. Membersihkan akidah kita, memantapkan akidah kita, membina keimanan kita, itu wajib. Itu nombor satu. Jadi kita mengenal Allah wajib, mentauhidkan Allah wajib. Jadi mengenal Allah ni dia bukan lagi kerja kita seorang-seorang, amal kita seorang-seorang. Jadi amal bersama-sama lah. Jadi kita kena tolong-menolong. Nak kenal Allah ni kena tolong-menolong. Kena tolong-menolong. Kena kita merasakan bahawa nak bersihkan akidah ni ialah satu amalan yang kita kena buat sama-sama. Tak cukup sekadar kita buat amalan itu, kita rasa ini akidah aku. Jadi sebab tu akidah ni mesti diproses dengan betul, mentauhidkan Allah. Jadi sebab tu saya nak sebut kat sini, kita sebut pasal amal ni, saya dapati ramai di kalangan kita, terutamanya termasuklah juga tuan-tuan guru, minta maaf, termasuklah juga guru-guru tarikat, termasuklah juga guru-guru sufi, dan termasuklah juga ilmuwan-ilmuwan akademik di universiti, dan juga mereka yang memahami Islam ataupun yang ada ilmu tentang Islam. Jadi kebanyakan daripada kita ni terpisah-pisah.
terpisah-pisah daripada satu konteks kefahaman yang syumul, yang menyeluruh. Ini jadi bila kita terpisah-pisah, maka amal kita pun jadi amal yang terpisah-pisah. Ini kita kena faham. Jadi contohnya kalau dia sufi, maka fokus amalnya itu kepada kesufian, kepada nak bersihkan hati, kepada nak mengenal Allah. Jadi yang lain-lain tu dia terputus. Ini kita sebut pasal amal. Amal ni mesti kita faham cara menyeluruh, syumul. Jadi kalau dia seorang guru tarikat, maka dia akan fokus kepada tarikat ni. Maknanya tarikat ni maknanya tarik jalan nak menuju kepada Allah, dipanggil suluk ataupun salik. Salik ini maknanya berjalan menuju kepada Allah. Maka dia akan fokus pada tarikat. Tarikat ni lebih fokus kepada zikir ataupun amalan-amalan hizib. Kadang-kadang hizib nasar, hizib nahar, macam-macam jenis hizib lah. Hizib Imam Syafi'i, semua ada hizib. Jadi ada zikir-zikir yang tertentu yang diamalkan sebagainya, ada amalan-amalan tertentu yang diamalkan, maka dia fokus kepada tariqah saja. Jadi amal ni dia kadang-kadang dia terputus, tariqah tu terputus pula daripada sufi, kadang-kadang terputus pula daripada syariat, perkara-perkara yang bersangkut dengan hukum hakam. Jadi guru ni dia dapat tariqah tapi dia tak faham syariat, sehingga akhirnya apa yang berlaku, kadang-kadang dia buatlah zikir sebagainya, tetapi dia tak faham syariat, perkara bersangkut dengan hukum hakam tadi, hukum fiqh tadi, maka dia buat benda-benda yang kadang-kadang melampaui. Kenapa? Kerana ada pada dia tu bisikan, sebab tu hari ni kadang-kadang kita nak mendasarkan amalan kita itu ataupun fokus kita itu kepada bisikan semata-mata, kepada ilham semata-mata, kepada mimpi semata-mata. Hanya tersangat bahaya, kerana sebenarnya tidak ada satu pun perkara yang kita buat pada hari ini yang tidak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ada, semua telah disentuh. Jadi Al-Quran ni telah takmil, telah sampai kepada peringkat lengkap lah. Lengkap. At-tashri' at-takmil, hukum itu telah lengkap. Jadi maknanya bila kita nak bergerak ni, kita tak boleh berpandukan kepada ilham semata-mata ataupun kepada mimpi semata-mata, tak boleh. Jadi ilham, mimpi dan sebagainya itu sebenarnya dia tidak boleh keluar daripada syariat, tidak boleh keluar daripada hukum-hukum fiqh. Jadi barulah benda tu stabil. Baru benda tu stabil. Jadi sini saya nak sebut sini, kadang-kadang ada orang tu dia, jadi sebab tu kita nak kena berlapang dada. Saya nak menarik perhatian sikit lah. Ada di kalangan guru-guru tariqah contohnya, ataupun guru-guru sufi yang melarang anak murid dia untuk belajar tentang ilmu-ilmu yang lain. Contohnya ilmu harakiyah. Harakiyah ni apa? Ilmu tentang beramal untuk menegakkan Islam. Ilmu yang digabungkan dengan antara sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah sahabat-sahabat, sejarah para pengikut sahabat, sampailah kepada sejarah perjuangan para ulama yang sebelum kita, dan sampailah kepada sejarah di zaman kita dari sudut realiti yang berlaku. Jadi ini disebut harakah. Harakah ni maknanya digabungkan sirah Nabi, digabungkan dengan sejarah perjalanan para pejuang, dan sampailah ke hari kita ni, dan juga digabungkan dengan sirah ataupun kisah-kisah anbiya dan rasul yang ada dalam Quran, yang mana diambilnya pelajaran dan pengajaran. Yang mana daripada situlah, daripada pelajaran dan pengajaran itu termasuklah benda yang realiti, waqi' tadi, itulah disebut harakiyah. Harakiyah ni maknanya kita belajar, kita memahami mengenai pergerakan dakwah, tarbiyah dan jihad para umat sebelum kita dan pada masa ini. Itu harakiyah. Jadi guru-guru tarikat tak ada ni, dia tak ada. Harakiyah ni guru sufi pun tak ada. Dia cuma ikut guru dia saja, dan gurunya itu juga fokus kepada, kalau sufi lah, kalau tarikat lah. Dia tidak ada siasah contohnya. Siasah. Jadi harakiyah ni di dalamnya ada siasah, di dalamnya ada kepimpinan,
Kenapa? Dan juga di dalamnya ada memahami wakil ni reality. Jadi bila kita tidak memahami akan harakiah ini dalam konteks siasah, bukan siasah ni politik kepartian, bukan. Politik kepartian ni salah satu je, sikit je daripada siasah Islam. Jadi siasah Islam ni lebih besar lagi. Siasah Islam lebih besar lagi daripada sekadar politik kepartian. Begitu juga kan, apa yang berlaku di dalam kehidupan kita pada hari ini kan, wakil yang berlaku. Contohnya kita memahami harakah ad-dhammah ataupun kita sebut sebagai pergerakan yang nak memusnahkan Islam, Pakatan Jahat. Ini pun kita kena belajar juga. Jadi kalau tarikah ni dia tak masuk itu. Tarikah tak masuk. Kalau sufi pun tak masuk juga. Kalau orang tu belajar akademik pun tak masuk juga. Dia belajar fardu ain dan usuluddin sebagainya, baca tu je. Dia belajar bagian hukum hakam contohnya, dia tak masuk. Jadi ada guru-guru pada hari ini yang melarang muridnya mengikuti orang-orang lain yang dia nampak ada sesuatu yang di luar daripada diri dia. Seolah-olah diri dia tu dah lengkap dah, sempurna kan. Jadi inilah antara sifat-sifat ulama usul yang digambarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Bagaimana kata Imam Al-Ghazali yang dihurai juga oleh Imam Atha'illah Al-Askandari, bagaimana digambarkan dalam huraian-huraian mereka, orang tanda-tanda seseorang alim itu dia merupakan seorang yang berhawa nafsu, mengikut hawa nafsunya. Apabila dia hanya mahukan anak murid dia tu belajar dengan dia sahaja, orang lain tak boleh. Dia kata kalau belajar dengan orang lain, dia melanggar bai'ah. Gitu, melanggar bai'ah. Sedangkan ilmu yang ada pada dia tu kan, ilmu yang ada pada dia tu kan, hanya sekadar kefahaman dia sahaja. Jadi apabila kita melihat tentang aspek ini, maka amal yang dilakukan itu pun menjadi amal yang bersifat juz'iyah, bersifat kan, separuh-separuh. Jadi kita, sebab tu kita tengok Imam Syafi'i contohnya rahimahullah, dia belajar dengan Imam Ahmad, Imam Malik sebagainya, dia belajar ramai. Guru ni bukan seorang, ramai guru dia. Gurunya ramai. Ulama-ulama dulu ramai guru, dia bukan seorang dia je. Jadi kalau hari ni ada guru-guru tarikah kita yang menyatakan hanya dengan dia saja boleh belajar, dengan orang lain tak boleh, maka hakikat apa yang disebut itu ialah mengikut hawa nafsu. Maknanya dia melarang mendapatkan ilmu. Bukan kita kata kena belajar semua-semua tanpa melihat siapa gurunya, tanpa melihat macam mana ilmunya, latar belakangnya tu. Tapi maksudnya dia je, sehingga dia melarang, tak boleh. Ini berlaku. Dia suruh taksub dengan diri dia ataupun taksub dengan tarikat dia. Tarikat dia betul, lain tak betul. Tarikat dia saja betul, tarikat lain salah. Sedangkan tarikat ni ada banyak macam-macam jalan. Tarik ni kan, ada yang mengikut sanadnya daripada Abu Bakar As-Siddiq, ada yang mengikut sanad daripada Umar bin Khattab, ada yang mengikut sanad daripada Ali Abu Talib dan sebagainya. Jadi apabila kita memahami sesuatu itu begitu, maka kita menjadikan diri kita ini, amalan kita tu berfokus pada situ sahaja. Jadi kita nampaklah macam akhir zaman, tapi rupanya bukan akhir zaman. Itu bukan akhir zaman. Jadi akhir zaman ni mesti kita faham secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Barulah bila kita memahami secara menyeluruh, maka ketika itu kita akan nampaklah pergerakan tu. Cuma dalam konteks harakah, dari sudut ilmu yang sahih, ilmu yang benar tu kita boleh ambil daripada guru-guru mana. Tapi dalam konteks kita untuk melaksanakan kerja-kerja amal jama'i, amal untuk kita bergerak tadi, mesti ada ketua seorang. Itu disebut sebagai mursyid dia, ataupun sebagai murabbi dia, ataupun sebagai komandan dia. Sebab tu seorang murabbi itu ada 4 sifat, 4 hak. Ini satu ilmu, ilmu 4 hak. Yang pertama, sebagai seorang ayah, dia suruh kasih sayang. Ada sayang kepada setiap mutarabbinya itu, macam dia sayang anak dia sendirilah, dia nak jaga, nak pelihara, dia doakan dan sebagainya. Kemudian sifat sebagai muallim, dia ada ilmu, dia bagi ilmu. Ilmu, dia ada ilmu, dia bukan orang biasa-biasa yang main pakat kan,
tak ada ilmu, tak boleh. Ini mesti ada ilmu. Yang ketiga, dia sebagai seorang syekh yang menyentuh hati, menyentuh kehidupan tasawuf dia, kehidupan peningkatan diri dia, hati. Yang keempat, dia sebagai komandan dia maknanya dalam memberi arahan, dalam memberi berdisiplin, dalam disiplin indibat, nak bergerak ni, buat ni. Ini sebagai komandan. Jadi 4 hak ni ada pada seorang murabbi. Dia tak sama dengan guru-guru tarikat contohnya, kan. Dia disiplin juga, tapi disiplinnya setakat mungkin dalam bahagian-bahagian nak jaga beberapa perkara lah, yang dikatakan syarak itu je, yang lain tidak. Contoh saya nak sebut kat sini, ramai yang tak tahu tentang wakil. Jadi bila saya berhadapan dengan tuan-tuan guru kita, bila saya berbincang dengan mereka, dan bila kita berbincang tentang ilmu haraki, pergerakan Islam, kita berbincang dengan ilmu wakil, realiti semasa, kita bincang berkenaan dengan keadaan umat yang ada pada hari ini, kondisi umat, di mana kelemahan dia, di mana kekuatannya. Jadi bila kita bincang guru-guru ni, guru-guru tu yang menerima, kebanyakan terima lah, alhamdulillah, kebanyakan terima. Dia buka, dia nampak, ini dia kata ni tajdid, ini ilmu tajdid, ada seorang baba, ini tajdid, ini ilmu tajdid, ilmu yang untuk nak kebangkitan. Maka kita kena melengkapkan diri kita dengan semua aspek. Semua aspek. Jadi inilah perkara-perkara yang penting. Jadi amal pun begitu juga. Jadi bila kita ada kefahaman yang syamil dan kamil, iaitu kefahaman yang menyuruh dan yang sempurna, maka insya-Allah amal kita pun jadi amal yang menyeluruh. Dia bukan amal setakat kita kata mari kita semayang, mari kita berzikir, mari kita puasa. Amalan khusus, amalan khususiyah, amalan yang bersangkutan dengan sembahyang, puasa, kan, berzikir, pergi umrah, pergi haji, kan, amalan ibadah khusus. Jadi dia termasuk juga amalan ibadah, amalan yang ammah, amalan yang umum, seperti kita bekerja ni pun ibadah juga, kan, makan ibadah juga. Sebab tu Allah kata, Allah firman dalam Quran, kulu washrabu, makanlah, minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi maknanya makan tu pun ibadah itu, tapi amalan yang umum, tak perlulah nak niat sahaja aku makan kerana Allah, tak payah niat, tapi kita lintaskan makan dalam rangka nak beribadah pada Allah, itu dah cukup dah. Baik. Jadi di samping itu ada satu lagi amalan yang disebut amal haraki. Amal haraki itu amal untuk kita membina kekuatan Islam, kekuatan iman, dan kemudian kekuatan ihsan, dan kemudian menegakkan Islam. Nak tegakkan Islam. Jadi sebab tu kita tengok, kan, dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dia tunjuk semua ni. Semuanya ada. Baik, untuk itu saya sebut tadi ada 10 ciri untuk mukadimah yang kita nak proses ni. 10 ciri yang mana kita perlu mantapkan hidup kita. Yang pertama, akidah, membina tauhid, pegangan kita, iaitu kita mesti kenal Allah, akidah yang sejahtera. Yang kemudian kedua ialah ibadah yang benar, ibadah yang menjadi kita nak kena ada ibadah, kita kena ada menyusun ibadah ni kena susun. Yang wajib kena buat, yang haram kena tinggal, yang sunat kita kena pertambahkan, perbanyakkan. Kemudian yang ketiga, akhlak yang mantap, akhlak yang kuat, kuatul akhlak yang kuat. Akhlak kuat ni akhlak mencontohi Rasulullah SAW. Ni kita kena, ni amal. Jadi sebab tu ada orang dia ada akidah, dia ada ibadah, tapi akhlak dia tak ada. Cakap dengan orang ni dia main cakap aja, tak kira. Kena berakhlak ni akhlak. Jadi ada orang ni dia berinteraksi dengan manusia, dia kurang berakhlak. Ini satu benda yang kita kena tengok balik lah. Yang keempat ialah dari sudut pengetahuan, luas pengetahuannya. Yang keempat, luas pengetahuan. Jadi dari ilmu yang dia bukan sekadar tahu sikit-sikit, betul-betul beramal. Kadang-kadang beramal, tak ada ilmu pun beramal je. Dia tengok dalam Google, contohnya ini doa selawat nak menembak ataupun nak menyerang Israel daripada jauh. Dia pun amalkan. Dia tak tahu serangan bacaan yang dibaca tu apa dia punya sanad dia macam mana, ataupun dia punya kaifiat dia macam mana, cara nak buat macam mana, apa persiapan nak buat macam mana. Jadi dia membuat, tiba-tiba dia pula kena serang, kan. Kita baca-baca, sungguh Allah bagi seranglah Israel tadi, kerana tiba-tiba Israel punya sihir datang ke kita pula. Kita nak tepis macam mana, nak halang macam mana, kita kena serang pula.
Jadi bukan kita main pakat tembak macam itu kan. Dia kena belajar dulu, kena tahu kan cara-cara. Lepas tu kadang-kadang saya tegur ada orang yang mengamalkan amalan-amalan daripada Google ni, daripada internet ni, kadang-kadang tak tahu. Kemudian begitu juga dari sudut sihat tubuh badan, untuk menyihatkan tubuh badan, kena sihat tubuh badan. Kemudian dari sudut menguruskan masa dengan baik. Kemudian dari sudut hawa nafsu, kena lawan hawa nafsu. Kemudian dari sudut bukan saja mengurus masa, tersusun, urusannya tersusun, bukan main cakap aja, main buat je. Kemudian boleh berdikari, dia tak bergantung dengan orang lain, dia boleh berdikari independen, dan kemudian dia boleh manfaat kepada orang lain. Ini antara 10 ciri lah. Kita akan bincang kat tamrin, kita bincang insya-Allah. Jadi sebut kat sini amalan ni kena buat. Jadi salah satu lagi amalan yang penting kita nak sama-sama tengok sini adalah amalan yang bersifat jamaah, secara berjamaah, amal jama'i. Jadi amal jama'i ni kita nak mulakan dengan yang umum saja. Umum saja. Jadi amal jama'i ini sebenarnya ialah amal yang perlu kita lakukan dengan keadaan bersama-sama. Bersama-sama. Jadi masalah bersama-sama ni, maka kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai pandangan. Amal jama'i ini, berbagai-bagai pandangan yang kita akan berdepan dengannya kan. Jadi amal jama'i ini secara umumnya ukhuwah, kita transfer itu amal, buat sama-sama kan. Buat sama-sama. Jadi bila kita buat sama-sama ni, maka kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai masalah. Masalah kenapa? Kerana bila kita nak buat sesuatu tu, akan ada perbezaan pandangan, ada beza pandangan. Ada orang kata begini, ada orang kata begitu. Jadi sebab itulah at-ta'awun. At-ta'awun ni amal jamaah ini bermula daripada konsep at-ta'awun. At-ta'awun ni apa? Kita tolong-menolong. Tolong-menolong, bukan tolong saja. Seorang aja buat kerja, yang seorang lagi tunggu tengok, cakap je kan, tunggu tengok, cakap je. Itu at-ta'awun ini maknanya tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kamu tolong menolong pada kebaikan dan takwa. Jangan kamu tolong menolong pada benda-benda yang ismi dan 'udwan, kepada benda yang kotor, yang rosak, yang dosa, dan benda-benda yang bersifat permusuhan. Jadi disebut kat sini bagaimana at-ta'awun ini adalah merupakan konsep amal jemaah ini paling asas. Maknanya tolong menolong. Tolong menolong. Dan tolong menolong ni pula bukan hanya sekadar tolong menolong. Kita nak kena faham. Kita ingat saya tolong dia, dia tolong saya, cukup. Dah. Tolong menolong ni dia ada konsep dia ada dia punya asas dia. Asasnya ialah untuk melaksanakan tajdid tadi. Dia disebut amal Islam. Melaksanakan tajdid, membina kekuatan, bukan tolong menolong. Saya tolong awak, awak tolong saya. Itu biasa. Tapi sebenarnya bila kita kaitkan dengan peningkatan kekuatan tajdid Taifah Mansurah ni, dia bukan saja sekadar tolong menolong macam itu, saya tolong awak, awak tolong saya. Tapi sebenarnya dia lebih kepada membina kekuatan, tolong menolong dalam rangka membina kekuatan. Sebab tu dia ada satu konsep dalam ta'awun ini disebut takmil wal istikmal. Jadi at-ta'awun ni dia ada dia punya asas, kita kata dia punya strategi dia lah, strategi dia. Apa strategi dia? Takmil wal istikmal, iaitu kita dalam bahasa kita lengkap melengkapi. Maknanya tolong menolong ni bukan hanya bila saya ada, saya boleh tolong awak, awak ada, awak tolong saya. Tapi sebenarnya dia ada konsep takmil wal istikmal, iaitu saya melengkapkan apa yang awak kurang, macam tu. Jadi bukan tolong menolong ni maknanya kita apa yang kita ada kita bagi. Tapi sebenarnya kita kena fikir, kita kena rasa dalam hati kita kena faham bahawa tolong menolong dalam konteks membina kekuatan, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah tadi, membina kekuatan, mestilah ada konsep takmil wal istikmal. Maknanya saya ada sesuatu, dia tak ada, kita lengkapkan. Lengkap melengkapi. Jadi kita tolong sempurnakan sesuatu yang tidak sempurna, bukan cakap saja. Contohnya, contohnya kita ada sesuatu pandangan, pahaman dan sebagainya. Sahabat-sahabat kita dah menolong dah. Buat sesuatu, contohnya buat satu kerja, buat satu kerja. Jadi kita pun bagi cadangan, contohnya. Kita pun bagi cadangan.
Bagi cadangan daripada luar. Kita tengok ada kekurangan-kekurangan, kita bagi cadangan. Jadi takmil wal istikmal, dia bukan hanya bagi cadangan, tetapi dia kena berfikir macam mana nak supaya kekurangan tadi itu dilaksanakan, terlaksana, maknanya sempurna, dengan dia boleh membantu. Jadi dia memberi cadangan dan juga dia memberi bantuan. Jadi kalau cadangan saja, contohnya teori semua orang boleh berteori, semua orang boleh bercakap, tapi untuk nak laksanakan tu, orang yang duduk di medan ni, orang duduk di medan, masuk orang di medan, orang di medan ni orang yang dah buat kerja dah. Kalau macam contohnya Rimbunan Kasih, orang yang dah pergi ke ladang, yang dah bekerja, yang tanam, yang apa sebagainya, tak sama dengan orang yang tengok ladang. Tengok ladang, datang sekali-sekali masa tamrin, datang, oh ini nak kena cat warna hijau lah, oh ni nak kena buat begini lah, buat gitu. Dia cakap kan, cakap macam-macam kan, tapi dia tak berada kat sana, dia tak tahu sebenarnya apa yang berlaku kat situ kan. Contohnya dia kata, oh kita kena tambah sekian-sekian ni lah, tambah sekian-sekian. Jadi dia cakap kat orang ladang, orang kata, minta maaf macam nak buat, kami yang ini pun tak cukup tangan dah nak buat. Tak cukup tangan contoh. Jadi kita takmil wal istikmal ni dalam konteks at-ta'awun tadi, bukanlah maknanya kita hanya kata cakap apa yang kita ada, tetapi kita kena melengkapkan kekurangan yang ada pada situ. Melengkapkan maknanya kita bersama. Bersama maknanya kita pun mungkin ada masalah juga, sahabat tu mungkin ada masalah juga kan. Jadi sama-sama kita melengkapi, tolong menyempurnakan kelemahan tadi. Jadi kita menyempurnakan kelemahan. Itu maksud at-ta'awun dalam konteks wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Dalam konteks untuk kita membina kekuatan. Kita bukan hanya bagi cadangan, tapi kita bagi juga kan perkara yang boleh membantu melaksanakan cadangan kita. Jadi sebab tu di dalam hal ini kita kena melihat, inilah perkara yang kita kena faham dalam konteks amal jama'i tadi, dalam beramal. Sebab perkataan takmil itu sebenarnya maksudnya sempurna, perfect. Dan istikmal, takmil wal istikmal ni sempurna dan menyempurnakan. Menyempurnakan tadi itu maknanya secara technically kita bersama dalam satu projek, bersama dalam satu kerja, kita buat sama-sama macam tu. Jadi bila saya tak mampu buat, sahabat kita tampung. Bila kita ada kelemahan, sahabat kita perbaiki, tanggung kelemahan tu. Ini dia sama macam at-takaful dalam rukun usrah tu kan. At-takaful, takaful ni apa? Kita melengkapi, seimbangkan. Kita seimbang. Takaful ni lebih kepada menyeimbangi. Kita ada sesuatu, sahabat kita ada sesuatu, kita seimbang. Jadi takmil istikmal tadi, takmil wal istikmal tadi ialah kita menyempurnakan. Menyempurnakan ini penting. Jadi contohnya sahabat kita ada buat sesuatu projek kan, kita tengok, kita rasa ada kelemahan dalam projek itu, maka kita pun nak menyempurnakan, maka kita fikir macam mana solusinya. Kemudian kita fikir macam mana nak buat. Nak buat ni bukan buat kita suruh dia buat, tak, bukan kita suruh dia buat. Kita suruh dia buat tu bukan takmil wal istikmal. Kalau kita suruh dia buat tu, maknanya kita memberi arahan. Kalau kita ni kepimpinan, tak apalah, kita pemimpin dia, kita bos lah kan? Bolehlah bagi arahan. Kita bukan bos, kita sama-sama amal jama'i, sama-sama nak buat. Jadi takmil wal istikmal tadi, kita nak buat sama-sama. Macam mana nak buat, macam mana nak bagi jadilah, macam itu. Jadi ini kadang-kadang berlaku dalam konteks at-ta'awun, dalam konteks kita tolong menolong tadi. Jadi tolong menolong ni untuk membina kekuatan, dia bukan sekadar tolong dan menolong, tetapi kita nak kena melihat sesuatu yang ada itu supaya kita sama-sama melengkapkan dia.
menyempurnakan dia, menyempurnakan dia. Ini yang kita nak kena sama-sama rasa. Sebab sekiranya kita tidak faham akan hakikat takmil wal istikmal ni, mungkin besar kita akan berlakulah ketidakpuasan hati. Kita tak puas hati, orang tu pun tak puas hati, sahabat kita tak puas hati, kita tak puas hati, kita kata saya dah bagi cadangan dah tapi tak nak buat. Lepas tu tengok banyak-banyak masalah ni sebab tak ikut cadangan saya. Jadi sahabat tu pula kan, dia kata aku dah buat ni kan, aku dah buat ni, nak buat ni dah tak cukup apa-apa kan, kamu cakap aja contohnya. Jadi tak boleh nak tolong kan. Jadi takmil wal istikmal tidak berlaku. Jadi dalam tarbiyah ni bukan at-ta'awun sahaja, nampak? Bukan tolong-menolong saja, tetapi kita lengkap melengkapi, sempurna menyempurnakan. Jadi tolong-menolong ni amalnya kita berada bersama-sama dalam kerja-kerja yang kita sebut sebagai kerja jamaah tadi, bersama-sama. Jadi bila kita bersama-sama tu barulah terbinanya kekuatan. Bila terbina kekuatan, barulah ada barakah. Baru ada barakah. Boleh bawa anak-anak pokok untuk tanam di ladang Melaka tak? Boleh, bawalah. Nak bawa pokok apa bawa. Cumanya bila dah bawa tu, siapa yang nak menjaga? Kan? Kalau kita boleh sahabat kita tolong jaga, alhamdulillah. Kalau sahabat kita kan tak cukup tangan nak jaga, kita kena tolonglah jaga juga kan. Begitulah maksud dia. Jadi takmil wal istikmal, maknanya kita nak lengkapkan. Dekat arkid tak ada pokok herba contohnya. Jadi kita nak lengkapkan takmil wal istikmal. Istikmal maknanya kita menyempurnakan yang kita rasa tadi. Kita kena tolong sama, kita buat sama-sama. Buat sama-sama. On banco cendai pun sampai. Jadi maknanya nak sebut kat sini, itu maksud dia. Jadi apabila kita memahami akan hal ini, insya-Allah maka dia akan menjadi satu yang bersifat apa kita sebut, bersifat kita kata sempurna, completed each other, complement each other. Begitu. Baik. Jadi bila sebut takmil wal istikmal ni, jangan satu aspek aja. Dia ada juga takmil dari sudut rohiyah. Kita melengkapkan dari sudut kerohanian. Kita melengkapkan dari sudut idea. Jadi kalau kita ada idea tu, melengkapkan juga. Melengkapkan dari sudut idea, melengkapkan dari sudut kerohanian. Kita bagi moral support, kita bagi motivasi, rangsangan kepada sahabat kita supaya dia boleh bekerja, contoh. Ataupun takmil wal istikmal dari sudut kita kata fizikal. Mungkin kita infak pula barang-barang yang kita kata benda perlu kita buat. Jadi maknanya takmil wal istikmal ni, kita bukan hanya tolong menolong, tetapi kita perfection, kita menyempurnakan. Kita menyempurnakan tolong menolong tadi. Tolong menolong tadi, sehingga kan daripada kesempurnaan itu akan terbinalah kekuatan. Ini kekuatan. Jadi amal Islam ni semuanya amal Islam ni sebenarnya amal Islam ni. Jadi bila kita buat tu, alah aku buat sikit, aku buat banyak, dia buat sikit kan, tak ada timbul lah. Kenapa? Sebab yang nak nilai kita bukan manusia, yang nilai kita Allah. Yang nilai kita Allah. Jadi saya buat sikit, Allah bagi sikit lah. Tak payah kita kan Allah komen, alah kau buat yang ini senang, aku buat yang ini susah. Jangan. Itu maknanya merungut. Merungut ni maknanya kita komplain. Komplain pada siapa? Bukan komplain kepada siapa-siapa, komplain ke Allah. Macam seolah-olah Allah tak bagi balasan, Allah tak bagi ganjaran. Ini kan satu sifat su'uzan kan. Jadi kita buat yang maksimum. Fastabiqul khairat. Allah gambarkan dalam Quran, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba buat kebaikan. Lagi siapa yang lagi banyak buat, lagi banyaklah Allah bagi kepada dia kekuatan. Kalau dia buat sikit, Allah bagi sikit. Kalau dia buat banyak, Allah bagi banyak. Jadi kita tak payah nak komplain. Jangan komplain pada orang lain kan, jangan komplain pada orang lain, tapi kita tengok balik, kita buat yang maksimum, yang kita mampu lah kan. Macam tu. Tapi satu benda lah saya nak sebut kat sini, apa pun yang kita buat mesti dengan berlapang dada, mesti dengan husnuzan. Kita kena bersihkan hati kita daripada segala bentuk sangkaan-sangkaan.
Sangkaan buruk ni mesti kita bersihkan. Inilah kelemahan utama mereka yang bekerja. Allah izin diuji dengan lintasan sehingga dia akan merasakan dialah yang terbaik dan sebagainya. Akhirnya dia sangka buruk kat sahabat dia. Sangka buruk tu maknanya apa? Sangka buruk tu maknanya kita ni sebenarnya telah dibisik, ada bisikan, ada lintasan. Sangka buruk ni lintasan lah. Kemudian bila kita dah buat benda tu, kita buat lagi, itu nafsu kita. Itu panggil nafsu su, nafsu yang jahat. Nafsu al-amarah bisu, nafsu amarah yang jahat. Jadi sebenarnya mula-mula berlaku tu, sangka tu datang lintasan dulu. Lepas tu bila dah buat sentiasa sangka buruk je, itu dah tak jadi lintasan, itu dah jadi nafsu. Yang itu Allah akan hukum. Yang itu Allah akan hukum. Lintasan ni kita beristighfar, habis. Bila kita buat jadi dosa yang berterusan. Jadi dalam beramal jama'i ni mesti kita bersihkan hati sentiasa. Bersihkan hati. Macam mana nak bersihkan hati? Kena bersih sangkaan kita dulu. Sangkaan, su'uzon, tak mau langsung su'uzon. Sahabat tu tak datang, katakanlah kita datang, kita sepatutnya datang, tiba-tiba sahabat tu tak datang, kita memburuk sangka, ni lah dia malas ke apa ke. Dah jangan cakap malas. Kalau dia malas, Allah ada. Kalau dia tidak amanah, Allah ada. Jadi kita baik sangka dengan dia, baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan dia sebab kita baik sangka pada Allah. Allah akan hukum dia. Kalau dia salah, dia jahat, Allah akan hukum. Jadi kalau dia tak datang, dia sakit agaknya, dia tak sihat, kita buat. Sentiasa bersihkan kita punya sangkaan. Sehingga bila bersih sangkaan, maka akan jadilah berlapang dada. Kita boleh bertoleransi, boleh bermaaf-maafan. Boleh bermaaf-maafan. Boleh kita kata tak apalah, lebih kurang, berlebih kurang. Jadi amal tu dia akan komplain, baru dia jadi berlaku takmil wal istikmal. Takmil wal istikmal, baru berlaku apa yang dinamakan lengkap, melengkapkan, sempurna, menyempurnakan. Kita betul-betul duduk dalam dia, duduk dalam amalan tadi. InsyaAllah kita buat dengan gembira lah. Kalau kita kata kita seorang yang buat, orang lain semua tak buat, aku je buat, asyik aku je kan. Jangan cakap macam itu, sebab setiap satu yang kita buat tu, walaupun besar zarah, Allah akan balas. Jangan cakap aku je, asyik aku je, seolah kita tak ada apa-apa. Tak. Setiap yang kita buat tu semuanya ada balasan. Setitik peluh kita Allah balas. Kalau tak berpeluh, kita penat pun Allah balas. Jangan kita komplain. Sebab bila kita komplain, seolah kita menyatakan bahawa seolah macam Allah tak balas baik kat kita. Kita komplain je kan. Allah bagi. Jadi ini antara perkara yang sebenarnya akan membina kekuatan. Sebab kita nak berdepan dengan Dajjal ni. Kesalahan Allah. Kita nak berdepan dengan musuh-musuh yang banyak kan. Kita berdepan dengan daripada luar negara, daripada dalam negara. Jadi kita akan berdepan daripada luaran, dalaman, semua sekali. Dalam keadaan yang berhadapan dengan musuh ni, sudah tentu kita perlukan kekuatan. Dan kekuatan kita sahabat tu kekuatan kita. Jangan kita sedih pula. Mungkin minta maaf lah kalau saya cakapnya ada yang terasa. Jangan terasa. Ini sebahagian daripada tarbiyah. Saya bukan nak kenakan siapa-siapa ke cakap siapa-siapa ke, tak ada. Saya cuma cakap realiti yang berlaku dalam kehidupan di mana-mana sama. Saya bagi contoh bila kami pergi tolong sahabat-sahabat kita di kamp pelarian. Jadi banyak kerja. Ada yang buat ni, banyak kerja. Ada yang relax je, lepak je. Buat kerja sikit duduk kan. Kita pun tengok, walau dia ni buat sikit dah duduk kan. Jangan komplain. Allah ada kan. So Allah akan bagi setimpal dengan apa yang dia buat lah. Kita pula buat banyak, sungguh-sungguh buat ikhlas, banyak sungguh-sungguh ikhlas. Orang tak tahu pun kita buat, kita seorang-seorang buat. Jangan kita rasa kita buat kerja banyak. Tak. Kita buat kerja tu sebab Allah izin kita buat kerja. Allah bagi energinya, Allah bagi kudrahnya, iradahnya, dan kemudian Allah akan bagi ganjaran.
Jangan pula kita rasa aku ni dah banyak buat kerja, dia sikit je contohnya kan. Tiba-tiba orang lain semua sanjung dia, puji dia. Jangan. Dia akan menjejaskan ikhlas kita. Jadi yang penting contohnya, tak kira contoh kita contoh kan, macam apa namanya, sahabat-sahabat kita di Gaza kan, contoh kan. Ada yang bahagian gali terowong. Orang kampung, orang tua-tua yang tak boleh nak pergi perang, dia gali terowong. Tapi gali terowong tu nampak macam alah gali terowong aja. Tapi gali terowong tu penting. Kalau tidak kena gali terowong tu kan, Qassam tak boleh, komando tak boleh nak pergi seberang, tak boleh. Malahan yang gali terowong tu pun ada yang mati tertimbus, ada yang syahid, ada. Orang yang gali terowong ni Al-Qassam, yang komando yang Qassam yang pergi berdepan dengan Israel ni kan, mereka tak gali terowong, mereka fokus pada training, fokus pada nak lawan Israel ni. Mereka akan mereka hormat orang yang gali terowong. Gali terowong ni macam tak ada apa-apa je kan, nampak tak berdepan kan, duduk bawah aja kan. Tak, mereka salute. Kenapa? Gali terowong ni bahaya. Tapi yang kenal beri Qassam, orang semua nak jadi macam Bill Gates Al-Qassam, orang tak terfikir siapa yang gali terowong tadi kan. Tapi sebenarnya gali terowong tu besar, dia punya peranan dia. Jadi sebab tu sebenarnya sahabat kita ni kita nampak lekeh, tapi dia ada peranan dia kan. Ada sahabat sebut tadi kan, saya ni duduk aja banyak, buat kerja sikit berduduk kan. Tak apa, dia mampu duduk sebab apa? Mungkin kaki dia sakit ke, tulang belakang dia sakit ke, tak apa. Macam saya sendiri contohnya, saya ni pun ada slip disc kan belakang, masih tak ada, dah bolehlah gerak, tapi tidak kuat sangatlah kan. Jadi kerja-kerja mengangkat apa semua tak boleh buat. Kerja bongkok lama tak boleh buat, kerja keras tak boleh, sebab dia akan tulang belakang akan beralih, langsung tak boleh gerak ni kan. Jadi memanglah orang-orang yang Allah dah bagi cedera ni, dia boleh buat apa yang dia mampu. Jadi saya boleh buat sikit je lah contohnya. Jadi orang yang boleh buat banyak tu jangan rasa Allah dia buat sikit je kan, aku buat semua. Jangan, Allah akan bayar semua, Allah akan ganjarkan kita. Jangan. Jadi kita buat dengan bahagia, rasa bahagia. Kita boleh buat banyak, kita rasa bahagia sebab Allah bagi kita kekuatan boleh buat banyak. Kita boleh buat sikit, kita rasa bahagia sebab kita boleh kan buat sesuatu walaupun sedikit. Kalau kita tak boleh buat apa, ada sahabat kita, ada sebagian sahabat kita ni, dia ada bukan slip disc, apa dia panggil, angin pasang. Macam saya pun ada angin pasang, tapi alhamdulillah ada buat operation. Sahabat sekali tu ada gotong royong, kita buat gotong royong. Ada seorang sahabat jumpa saya, Ustaz, saya tak boleh berdiri tak. Kalau saya berdiri lama, saya punya usus tu keluar. Dan angin pasang punya dia ada kebocoran di bawah, sebelah bawah kan. Jadi usus keluar, sakit lah, memang sakit. Jadi saya kata, tak apa, saya tahu sebab saya pun ada angin pasang dulu. Tak apa, duduk, jangan baring, masukkan balik semua. Saya ajar dia masukkan balik semua usus tu. Jangan tapi saya malu Ustaz, orang semua buat macam-macam kerja, saya tak boleh buat apa-apa. Jangan malu, tak apa. Cuma cakap je lah. Kalau sahabat dia tengok macam dia rasa lain, dia kata minta maaf lah, saya tak boleh tolong, saya dah angin pasang, tak boleh nak gerak, saya boleh duduk je. Kalau gerak dia akan turun dan jatuh, buat kerja keras jatuh. Jadi ada sahabat yang macam tu. Tapi walaupun sahabat tu dia ada angin pasang, ataupun mungkin sahabat-sahabat tak ada kerja, dia ada kerja yang lain pula. Contohnya doa dia mustajab kan. Doa dia Allah izin jadi. Contoh ada, mesti ada. Jadi sebab tu kita bila melihat sahabat-sahabat, kita pandanglah pandangan kasih sayang, pandangan husnuzon, sangka baik, lapang dada dan kemudian kita cuba takmil wal istikmal, lengkapi. Kalau dia tak ada yang ni, kita lengkapkan supaya dia lengkap. Saya dapati ramai sahabat-sahabat kita yang memang hatinya bersih, dan kemudian Allah memberikan kepada kekuatan untuk melengkapi. Macam ni. Ada angin pasang, usus jatuh, sakit. Memang tali pinggang, ya betul. Kena pakai tali pinggang lah. Tapi ada yang kalau tak teruk sangat boleh dirawat. InsyaAllah angin pasang boleh. Ada cara Tapi kalau dah teruk tu memang kena operation. Tak berapa, kalau dah besar sangat usus yang jatuh ke bawah tu kena operation lah. Tak boleh buat apa lah. Tu Allah izin lah semua tu. Baik, jadi maknanya yang saya nak gambarkan kat sini ni, amal Islam ni sebagai mukadimah. Amal Islam ni ada satu amal yang akan membawa kita kepada redha Allah.
Amal Islam akan membawa kita kepada kebangkitan Islam. Jadi yang kita buat sekarang ni semuanya untuk kebangkitan Islam. Contoh kita buat program tamrin kan. Ada yang tukang masak, kerja ni masak je. Nak dengar ceramah pun tak sempat. Sebab tu kita cuba bawa dalam Zoom, mana boleh dengar ceramah kat tempat masak kan. Kadang nak dengar ceramah pun tak sempat. Macam kita buat program tamrin yang lepas, ada setengah sahabat kan tak dapat masuk pun bilik ceramah. Kenapa? Dia kena jaga kanak-kanak, anak-anak kan, dia buat program anak-anak, jadi banyak terlepas. Jadi kita lihat ada sahabat-sahabat pula yang boleh buat kerja yang ini pula, yang itu pula. Jadi apa pun yang berlaku, kita nak kena rasa gembira. Sebab kita sebahagian daripada batu bata nak tegakkan Islam. Macam mana yang berlaku di Palestin kan hari ni, Gaza ni, Brigade Al-Qassam ni, macam mana berlaku kat dia orang. Dia orang buat macam-macam ni kan. Kita pun Allah izin nak buat macam mana dia orang buat, cumanya medan kita tak sama. Medan kita di sini, kita baru di peringkat nak bina ukhuwah, nak bina akidah, nak bina ukhuwah, nak bina amal jama'i secara tersusun kan. Jadi sebab tu kita sentiasa gembira. Jadi orang yang berjamaah ni, dia bukan gelisah, dia bukan risau, dia bukan rasa macam banyak masalah. Tak, dia akan rasa lebih tenang, lebih hebat bersama sahabat. Sebab sahabat tu ada masalah tak? Ada masalah. Tapi masalah tu Allah izin akan diselesaikan dengan barakah. Kita ada masalah, kita ada masalah. Jadi Allah izin bila jamaah ada barakah, diselesaikan masalah. Jadi dengan sahabat ni kita kena seronok, kita kena lapang dada, kena husnuzan. Dengan orang yang rapat dengan kita ni, yang bersama berjuang. Janganlah kita rasa macam tertindas, rasa macam terancam. Dengan sahabat bukan terancam, dengan sahabat ni kita kena kasih sayang. Jadi kasih sayang ni sebenarnya akan selamatkan kita. Kasih sayang ni akan menyebabkan kita dapat syafaat besok. Syafaat dalam mana masa tu tak ada orang nak tolong, sahabat kita lah yang tolong. Jadi sebab tu bergembiralah. Jadi sebab tu saya menyerulah, insya-Allah bagi mereka yang ada kesempatan, kemampuan dan boleh berhijrah, hijrahlah supaya mudah-mudahan penghijrahan itu akan membawa rahmat dan barakah. Kadang-kadang kita nampak macam susah. Sebab apa? Nak kena tinggalkan benda yang kita sudah selalu biasa kan, dah biasa dengannya kan. Jadi rupa-rupanya bila hijrah tu Allah akan gantikan yang kita suka tu dengan sesuatu yang lebih baik, ataupun Allah akan berkati amalan kita yang biasa kita buat tu, dia akan bertambah dan berkembang. Bertambah dan berkembang. Ini kita nak kena rasa. Kita nak kena rasa, kita nak kena bersama dengan pejuang-pejuang, bersama dengan pejuang-pejuang yang ada. Kerana kalau kita tak bersama dengan dia, mari kita bersendirian. Kalau kita bersendirian, pasti Allah akan datangkan ujian-ujian berbentuk syaitan yang berbisik, syaitan yang macam-macam lah. Dia akan buat macam-macam kat kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama lah kita beristiqamah dengan amal Islam. Amal Islam ni jangan kita rasa satu amal yang berat sebagainya, kerana kita buat dalam jamaah tu, jamaah tu lah yang akan meringankan, insya-Allah. Buat ringan. Saya sebenarnya kalau kita tengok pengalaman kita di RK kan, jadi saya ni mungkin satu benda yang kita boleh nampak sama-sama kita lah. Di Bulan Kasih kan. Jadi kita lihat sebelum di Bulan Kasih tu kita ada program-program ni di Johor kan, kita buat program-program di tempat lain, di Pahang pun ada dan sebagainya lah. Di Kedah kita ada buat kan. Jadi ramai datang sahabat, semua pakak-pakak nak bersama-sama untuk duduk dalam satu solusi untuk sama-sama tolong-menolong bangkit bersama dengan Taifah Mansurah. Jadi apabila Allah uji dengan lepas habis PKP, kita mulai hidup macam biasa, dah tak ada dah kena cocok lah apa, semua dah okey. Jadi ramai yang rasa ringan, rasa tak ada apa-apa lah, okey lah, tak ada masalah lah sebagainya kan. Jadi dia pun mula renggang dengan sahabat.
dia renggang dengan sahabat. Sebenarnya Allah uji kita, adakah kita ni bersama dengan sahabat sebab ada kepentingan. Maknanya kita nak dapatkan pertolongan sahabat kita, nak dapatkan pertolongan dakwah, nak dapatkan pertolongan daripada jamaah kan. Tapi bila kita dah rasa okey, dah tak perlu, semua kita tinggalkan. Jadi sebenarnya ujian, Allah uji kita. Jadi bila kita lapang ni, masa itulah kita nak bina kekuatan. Jadi bila kita susah, diserang, disusah, masa itulah kita nak sama-sama tolong menolong, defend, mempertahankan, tahan diri kita sebagainya. Jadi masa lapang, masa tu kita nak ke depan, nak meningkat lah, nak meningkat. Jadi bila kita tak faham akan hakikat perjuangan tu, dekat sini, dekat tempat ni, saya di Honda ni ada bendera Palestin kan, bendera Malaysia, bendera Negeri Sembilan ke apa ni, kemudian Selangor kan, lepas tu bendera Palestin. Ada 3 bendera. Agaknya orang Melayu agaknya lah, wallahualam tempat ni. Jadi nak sebut kat sini, bila time kita senang, kita pun tinggalkan sahabat, tak apa kan. Jadi inilah perkara yang kita nak kena. Besok HR datang semula, ni tak lama lagi HR datang kan, nak kena PKP lah apa semua, kita menakutkan kita, digitalize ditakut, kita kumpul balik ramai-ramai, takut kumpul, jangan macam itu. Kita kena istiqamah. Kenapa? Barakah istiqamah ni, dia akan menjadikan kita ni meningkat ke satu tahap yang lagi tinggi. Kalau kita buat tak buat, buat tak buat, buat tak buat, bersahabat tak sahabat, bersahabat tak sahabat, jumpa tinggal, jumpa tinggal, jumpa tinggal kan. Jadi kita tak meningkat. Dia macam sinusoidal, wave sinusoidal kan. Tapi kalau kita istiqamah tu, dia akan naik. Jadi kita kena istiqamah kan. Jadi saya juga menyeru kepada semua sahabat-sahabat yang ada sekarang masih bersama, maka hendaklah kita rasa Allah akan uji kita dengan lintasan-lintasan macam-macam lah, sehingga kita hari ini mungkin akan rasa susah, sedih dan sebagainya, sehingga kita akan sampai peringkat tinggalkan sahabat pula. Jangan sampai macam tu lah. Jadi kita kena apa, kita kata kena pegang dengan kuat lah kan. Tali Allah ni kena pegang kuat. Sebab insya-Allah kejayaan dah semakin dekat, tapi ujian dia semakin meningkat. Jadi saya bimbang kita tak boleh istiqamah. Kita sama-sama kena doa supaya Allah berikan istiqamah pada kita, insya-Allah, insya-Allah. Baik. Jadi saya ingat tu kot saya sikit sebanyak 11.5 dah ni kan. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk beristiqamah. Jadi insya-Allah malam ini akan ada satu program untuk sahabiah, akhwat Ansar. Jadi saya menyeru bagi mereka yang ada di sini, bagi akhwat tadi, hendaklah kalau boleh dapat join lah program malam ni. InsyaAllah saya akan cuba buat di RK. Saya masih di luar daripada Melaka ni, saya akan cuba buat di RK nanti. Jadi siapa yang di Melaka, yang dekat-dekat tu boleh datang lah insyaAllah malam ni. Kita akan buat ijtima' perhimpunan ataupun perjumpaan, pertemuan untuk akhwat melalui Zoom. Jadi saya ajaklah semua dapat join sekali lah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberkati yang ada. Sebab yang saya bimbang sebenarnya ialah kemampuan kita untuk istiqamah. Itu yang saya bimbang lah, bimbang sangat. Sebab kita bimbang, kenapa kemampuan kita istiqamah tu? Sebab ada sesuatu yang kita tak baiki dalam diri kita ni, dosa-dosa kita tu menyebabkan Allah menghalang kita daripada istiqamah. Itulah kita kena sentiasa baiki diri kita, minta ke Allah supaya Allah berikan kekuatan untuk istiqamah, insyaAllah. InsyaAllah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya guna bilik Honda, bilik tempat servis ni jadi bilik untuk consultation. Saya dah buka luar, lepas tu orang tu kata tadi buat kat dalam lah. Dia kata dalam ni selesa sikit. Dia kata bagus juga dalam, tapi kita segan supaya bukan tempat kita Tapi Alhamdulillah dia bagi bilik ni, saya boleh buat dalam satu bilik meeting lah, meeting room dia bagi kita duduk kat sini. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah tolong doa lah supaya kita dapat sama-sama Jadi sahabat-sahabat yang ada, insyaAllah kita akan ditamrin hari raya Cina ni. Jadi kalau boleh kita cubalah hadirkan diri kita dalam tamrin tu. InsyaAllah kita akan bincangkan banyak perkara lah yang penting-penting. Kalau yang jauh-jauh tu di Kedah dan sebagainya, kalau perlukan bantuan ke apa, jangan malu-malulah bercakap dengan koordinator ataupun setiausaha yang bahagian masing-masing, ataupun kontak umur ke. Kalau tak ada duit tambang minyak apa semua, kita cuba pakat-pakat
kapul lah. Tapi kalau bila dia datang lah, terutama daripada utara lah, PKP ya, Perak, Penang, Kedah dan Perak kan, kalau boleh dapat bersama-sama dalam Tamrin. Sebab Tamrin ni satu yang kita nak sampaikan ni, insya-Allah satu yang penting lah. Dan guna kita nak bina suasana kebersamaan dan ukhuwah, insya-Allah. Jadi bagi semua yang ada, prepare, kita ada lebih kurang ada banyak masa lagi, ada beberapa minggu untuk kita prepare lah. Cuba siapkanlah bekalan sikit, tambang ke apa. Kalau katakan tak mampu nak datang satu keluarga, datang seorang-seorang, tak apa, datang seorang-seorang kan, at least ada wakil. Sebab nanti kalau ada apa-apa perkara yang amalan-amalan yang kita bagi, kita tak sebut di dalam FB, kita tak sebut, kita sebut berjumpa je kan. So cubalah dapat hadirkan diri, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan diberikan kekuatan lah, insya-Allah. Kita doakan pada semua, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa sikillahumma rabitataha wa limutaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.